Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, sekali lagi bersama dengan saya dan Luqman menerusi rancangan Mu Tunggu Aku Tanya. Jom sama-sama di dalam rancangan ini kita nak membincangkan persoalan-persoalan yang banyak berlaku dalam kehidupan seharian kita, dan soalan-soalan ini juga telah ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita menerusi komentar di YouTube channel kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada sidang penonton yang sentiasa tidak jemu-jemu untuk menyaksikan dan menonton rancangan Mu Tunggu Aku Tanya ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkatan dan rahmat buat kita bersama. Jadi kepada sidang penonton sekalian, untuk episod kali ini kita nak membincangkan berkaitan dengan topik kekeluargaan. Mungkin selama ini kita ada masalah dalam keluarga, mungkin keluarga kita rasakan seperti mana kita disisihkan oleh ahli keluarga. Mungkin ada di antara kalangan daripada ahli keluarga kita yang mengalami masalah-masalah seperti mana depression ataupun anxiety dan sebagainya. Jadi kita nak tahu apakah di antara persoalan-persoalan ini. Jadi sebelum tu, kepada sidang penonton yang masih lagi belum subscribe channel kita, jangan lupa untuk subscribe. Mudah-mudahan ianya menjadi salah satu cara untuk kita nak menjana saham pahala. Dan jangan lupa juga untuk share video ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada kali ini berpanjangan sampai bila-bila, insya-Allah. Jadi para sidang penonton sekalian, jom sama-sama kita lihat dan kita dengari soalan yang telah diajukan kepada saya. Yang pertama ni soalan daripada sahabat kita yang bertanyakan, Ustaz, bilakah masa yang terbaik untuk berbincang hal sesama keluarga? Satu soalan yang cukup baik. Kita kadang-kadang ni dalam kehidupan seharian kita, dalam kehidupan kita berkeluarga, kadang-kadang kita tidak tahu, mungkin ada di kalangan kita sesama ahli keluarga ni yang tak puas hati sesama ni. Mungkin ada abang yang tak berpuas hati dengan adik, mungkin di antara kalangan suami dan isteri, suami tak puas hati dengan isteri, isteri tak puas hati dengan suami, yang mungkin juga anak tak puas hati dengan ayah, ayah tak puas hati dengan anak. Jadi persoalannya, sekiranya benda ini terus dipendam dan terus disimpan tanpa sebarang perbincangan, maka ianya akan menjadi satu barah dan kanser di dalam hubungan rumah tangga. Jadi persoalan, berbalik pada persoalan, bilakah masa yang terbaik untuk kita berbincang hal sesama ahli keluarga? Baik, masa yang pertama paling baik adalah sewaktu mana kita pergi bercuti. Cari masa untuk bercuti dengan ahli keluarga. Contohnya seperti mana kita pergi bercuti di tepi pantai. Kita ambil satu resort di tepi pantai. Sambil-sambil petang tu kita berjalan-jalan dengan ahli keluarga kita di tepi pesisiran pantai. Sama-sama pada saat itu kita bertanyakan kepada ahli keluarga kita, mungkin ada masalah, mungkin ada yang tak puas hati, maka pada saat itu adalah antara masa yang terbaik. Sebab apa? Kedua-dua ataupun individu ataupun hati ataupun emosi pada saat itu semuanya dalam keadaan bertenang. Emosi yang tenang akan menerima perkongsian dengan ketenangan, insya-Allah. Jadi yang keduanya, antara masa yang juga terbaik untuk kita nak berbincang hal sesama ahli keluarga adalah sewaktu mana kita berada di meja makan. Ini kadang-kadang kita kat meja makan ni muka semua pelat. Ada pula di antara ahli keluarga bila mana kat meja makan ni khusyuk dengan makan. Tak tengok pun, tak pandang pun ahli-ahli keluarga kita yang sedang berada sama-sama dekat meja makan. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihatkan daripada sunnah Nabi SAW, di antara tempat ataupun masa terbaik ada untuk berbincang adalah sewaktu mana di meja makan. Kita lihat bagaimana kadang-kadang Aisyah menceritakan perihal cemburunya kepada Sayyidah Khadijah sewaktu mana di meja makan bersama Rasulullah. Kadang-kadang ada juga sahabat-sahabat waktu mana makan bersama-sama dengan baginda SAW. Pada saat itu juga sahabat-sahabat bertanya tentang masalah-masalah tentang bab hukum dan sebagainya. Dan ini juga sebenarnya kita perlu terapkan dalam keluarga kita. Sambil-sambil makan tu, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sidang penonton sekalian, sambil kita makan tu, selepas mana menyuap, dah pelan bertanyalah pada ahli keluarga kita, abang dekat sekolah macam mana hari ni? Okey ke tak? Abang, macam mana dengan result peperiksaan? Okey ke tak? Ataupun kita tanya kepada pasangan kita, wahai isteri, ada sebarang problem ke dengan abang selama mana pernikahan kita 5 tahun ini? Sweet gitu kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, masa makan adalah masa yang terbaik untuk kita nak berdiskusi, untuk kita berbincang sesama ahli keluarga kita. Sebab pada saat itu adalah tempoh kita bertenang dan juga merupakan salah satu cara untuk kita beramal dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjawab persoalan pertama. Jom kita sama-sama dengarkan permasalahan yang kedua yang juga ditanyakan oleh salah seorang yang memberi komen di ruang komen kita. Ustaz, adik saya mempunyai masalah anxiety dan juga dia sedang depres. Apakah tindakan yang boleh saya lakukan kepadanya dan apakah juga nasihat Ustaz kepadanya agar dia sendiri dapat mengatasi masalah ini? Ini satu soalan yang baik. Sebenarnya sebelum mana saya pernah berhadapan dengan salah seorang yang rapat dengan saya yang mengalami masalah anxiety. Tapi sebelum tu,
saya nak merasakan bahawa saya senanglah nak beri nasihat kepada orang yang anxiety, depression ni, kata apa sabar, orang kata apa kita berikan doa-doa untuk diamalkan, sebab kita tidak pernah berhadapan dengan orang yang sebegitu. Tapi bila mana kita dah berhadapan dengannya, maka pada saat itu baru kita tahu bukan senang sebenarnya untuk menghadapi dengan orang-orang yang menghadapi penyakit anxiety dan depresi ni, apatah lagi sekiranya yang mengalami itu dia hidup sebatang kara, tak ada family untuk dia nak memberikan, nak meluahkan perasaan, tidak ada sahabat-sahabat yang mahu mendengar sebagainya. Jadi pada saat ini nasihat saya kepada yang sedang mengalami penyakit ataupun yang mengalami anxiety, depression dan sebagainya, anda perlu memenuhi 3 keperluan. Sebab itulah kita ni kata indahnya Islam, semua bentuk ataupun semua masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. 3 keperluan tu apa dia? Yang pertama sekali, kita perlu penuhkan keperluan daripada sudut fizikal kita. Macam mana? Kita riyadhah, kita bersenam, berjoging dan sebagainya. Yang keduanya adalah kita mengambil ataupun kita memenuhkan keperluan daripada sudut spiritual kita. Itulah seperti mana biasa, kita solat, kita zikir, baca Al-Quran, itu adalah untuk memenuhkan diri kita dengan keperluan spiritual. Dan yang paling penting adalah untuk memenuhkan keperluan emosi kita. Ini ada dengan cara macam mana? Dengan cara kita bersenang, pergi bercuti, pergi ke tempat-tempat yang tenang, pergi ke tempat-tempat yang mampu untuk kita nak meluahkan perasaan kita. Sebab tu juga dah saya katakan bahawa sebenarnya orang yang bersolat, dia mampu untuk hindarkan diri dia daripada penyakit-penyakit, tak kisah apa-apa segala penyakit pun. Sebab apa? Bila mana bersolat, 3 keperluan ini telah pun dipenuhkan. Yang pertama, keperluan fizikal, suatu mana dalam rukun solat, pergerakan solat itu mampu untuk menyihatkan tubuh badan. Yang keduanya, keperluan spiritual, bila mana kita membaca ayat-ayat Al-Quran, bila mana kita membaca doa selepas solat, itu telah pun memenuhkan kita dengan keperluan spiritual. Yang ketiganya, keperluan emosi, iaitu apabila mana kita khusyuk dalam solat kita. Baik, bagi kepada sakit kita ataupun yang bertanya kepada kita, nasihat saya adalah sebagai seorang ahli keluarga, abang, sepatutnya kita memberikan sokongan moral. Sebab sokongan moral ini juga termasuk di dalam keperluan emosi adik kita yang sedang mengalami anxiety ataupun depression ni, ataupun depresi ni. Ini adalah cara yang terbaik kita meluangkan masa. Mungkin kalau ada ayah-ayah, ibu-ibu yang anak-anak sedang mengalami anxiety ni, berikan kepada mereka perhatian sepenuhnya. Dengari luahan hati mereka, doakan kepada mereka. Sebab yang pertama, doa ibu ayah tidak ada hijab di sisi Allah SWT. Dan juga pada suami yang ada isteri yang mengalami masalah-masalah sebegini, sepatutnya doakanlah untuk isteri. Sebab juga doa suami juga tidak ada hijab di sisi Allah SWT. Wallahualam, mudah-mudahan dengan perkongsian ataupun jawapan ini mampu menjawab persoalan berkaitan dengan adik dan membantu adik kepada saudara yang bertanya ini untuk menghadapi masalah anxiety dan depression ini. Jadi jom kita mendengarkan soalan yang terakhir untuk episod kali ini. Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan apakah tanggungjawab sebenar seorang lelaki dalam keluarga, sama ada sudah atau belum berkahwin? Ini mesti yang bertanya soalan ni seorang lelaki lah. Dia nak bertanyakanlah di antara tanggungjawab seorang lelaki, sama ada untuk keluarga, sama ada yang sudah berkahwin ataupun belum berkahwin. Baik, bagi yang belum berkahwin, tanggungjawab sepenuhnya adalah untuk memenuhkan dan juga memberikan perhatian sepenuhnya kepada ahli keluarga. Maksudnya ahli keluarga sendirilah, mak ayah, dan sekiranya dia ni merupakan abang sulung, perlu memberikan perhatian buat adik-adik yang berada di bawahnya. Sebab adik-adik ni pun berada di bawah tanggungan seorang abang ataupun kakak. Yang seterusnya, sekiranya pula lelaki ini merupakan seorang yang sudah berkahwin, suami. Jadi pada saat itu tanggungjawabnya bertambah satu lagi. Sebabnya dikatakan bahawa menjadi lelaki bukan satu yang mudah. Jadi sebagai seorang lelaki ini tanggungjawab bukan cukup mudah. Sebab apa? Setelah mana berkahwin, maka tanggungjawab itu bertambah untuk memberikan perhatian kepada pasangannya juga. Kena pastikan di antara ahli keluarga dengan pasangan tidak ada bias ataupun pilih kasih. Jangan terlalu sayangkan kepada keluarga hingga mana menyisihkan isteri, ataupun terlalu sayangkan isteri sehingga menyisihkan dan membiarkan ahli keluarga sendiri. Sebab apa? Kita kena faham, seorang isteri syurganya adalah di antara redha suaminya. Tetapi untuk seorang lelaki, redha untuk ke syurga itu tetap ada pada ibu dan ayahnya. Jadi kena pandai-pandailah untuk bahagikan masa. Kalau yang si isteri dapat baju sepasang, maka ibu pun kena dapat baju sepasang. Kalau beli, hadiahkan kepada ibu handphone baru. Jadi kepada isteri pun kena hadiahkan handphone yang baru yang sama harga. Tapi kadang-kadang yalah, saya faham awal-awal kahwin kan terlalu sayang pada isteri, tak ada masalah. Tapi pastikan kita punya kasih sayang pada pasangan tidak menyebabkan ibu kita ataupun family kita terasa terguris hati dan juga rasa tersisih. Wallahu a'lam.
Mudah-mudahan dengan jawapan untuk episod kali ini memberikan kita salah satu semangat untuk terus mengharmonikan rumah tangga kita, untuk terus membahagiakan diri kita dan juga orang-orang yang kita sayangi sekeliling kita. Mudah-mudahan saya doakan agar keluarga sidang penonton sekalian semuanya dilimpah dengan berkat dan juga perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali saya wawarkan, sekiranya kepada sidang penonton yang belum lagi like, share dan juga subscribe kita punya YouTube channel ni, jangan lupa untuk lakukan. Jadi, akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu updatean.